أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Yang kita hormati Tuan Pengerusi yang berbahagia, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK, datuk-datuk dan datin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesabaran, umur yang masih ada, dapat sama-sama meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Allah berkati pertemuan kita di penghujung Syawal. Masih ada kesempatan untuk kita mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur dapat sama-sama kita melalui Ramadan, bulan yang mulia, dengan kita penuhkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dijanjikan keampunan, bulan rahmat, bulan di mana Allah nak mengeluarkan hamba daripada senarai ahli-ahli neraka ni. Ramadan dia telah pergi dan Syawal pun dah nak berakhir. Kemungkinan terlintas di pemikiran kita, Ramadan bulan yang mulia dah tak ada, Syawal pun dah nak berakhir. Bulan yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tak ada tanding, hebat, kemuliaan Ramadan. Allah nak berikan keampunan, Allah nak bagi rahmat. Tapi Ramadan dah tak ada, bulan mulia pun dah tak ada. Siapa kita? Di mana kita selepas Ramadan ini? Persoalan itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia pernah juga timbul di pemikiran para sahabat, di mana satu hari sahabat bertanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami? Bagaimana hubungan kami dan Allah selepas perginya Ramadan? Allah jauh daripada kami, rahmat Allah jauh daripada kami." Maka turun ayat. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Artinya, Ramadan itu bulan mulia di mana Allah hampir kepada hamba-Nya, memberikan segala rahmat, nikmat, keampunan. Tapi kehampiran Allah itu sebenarnya setiap masa, setiap waktu, di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun kita berada. Maka untuk apa Allah hampir kepada hamba-Nya? Maka Allah jawab di situ, ujibu
da'watad da'i idza da'an. Aku nak menyempurnakan, mana aku nak terima permohonan, permintaan, doa, munajat hamba aku ni. Maka itu sebab itu aku hampir dengan hamba aku. Kerana Allah sentiasa mendengar, melihat setiap permohonan, permintaan hamba ni, di mana saja berada. Untuk apa? Untuk Allah menerima permohonan tersebut, makbulkan permohonan tersebut, menganugerahkan apa keperluan hamba-Nya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu janji Allah. Perlu diingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Bila Allah cakap, bila Allah berfirman begitu, menyebutkan begitu, Allah tidak mungkir janji. Mohonlah, mintalah, di mana saja kita berada, dalam keadaan apa pun. Tapi ada syarat juga, tuan-tuan dan puan. Allah sebut dalam ayat tersebut, ada syarat juga. Allah nak menerima permohonan, munajat hamba dia, permintaan hamba dia. Ada syarat. Apa syarat dia? Ada dua syarat dia sebut dalam ayat tersebut. Yang pertama, falyastajibuli. Falyastajibuli itu mana dia? Sempurnakan ataupun terima, ikut segala arahan Allah, daripada yang sekecil-kecil sehinggalah yang sebesar-besar arahan, daripada sekecil-kecil amal ibadat sehinggalah sebesar-besar kebaikan-kebajikan amal ibadat yang Allah perintahkan, laksanakan. Falyastajibuli, terima, laksanakan seluruh perintah Allah. Maka Allah nak terima doa tadi selepas kita melaksanakan perintahnya, dengan kita melakukan seluruh yang diperintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Maka bila kita laksanakan itu adalah merupakan prasyarat penerimaan Allah doa, permohonan, munajat hamba-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak terima tapi ada syarat, iaitu fal yu'minu bi, mesti beriman. Mesti beriman itu yakin, percaya, mana sentiasa meningkatkan keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman itu maka disebut fal yu'minu bi, beriman kepada Allah tu iman yang betul. Kita dah kupas dalam bulan Ramadan lepas dan tazkirah Ramadan tentang orang beriman yang iman dia betul. Makna dia ada orang beriman tapi iman dia tak betul. Mungkin ada unsur-unsur yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'zubillah, yang dia tak perasan ataupun dia perasan. Dia tak betul iman dia. Maksudnya fal yu'minu bi itu mesti kamu beriman kepada aku, iman yang betul. Yang disebut dalam surah Al-Anfal itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang beriman itu yang iman dia betul. Akan ada 5 ciri tanda iman yang iman dia betul. Apa dia? Tersebut ayat yang kedua dalam surah Al-Anfal itu, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wujilat qulubuhum, yang pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yang kedua. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga. Walladzina yuqimuna shalah, yang keempat, mendirikan solat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. 5. Mereka yang melaksanakan falyastajibul, ini perintah Allah, maka laksanakan seluruh perintah Allah itu. Maka bila dilaksanakan seluruh perintah Allah itu, maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Mana dia, tuan-tuan dan puan, ada 2 syarat untuk Allah menerima doa, permohonan dan permintaan hamba-Nya. Yang pertama, melaksanakan perintahnya dan beriman dengan Allah, iman yang betul. Bagaimana iman yang betul tadi? Itu 5 syarat tadi. Maka bila dah dilaksanakan seluruh dan beriman dengan betul tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka Allah akan menerima
segala permohonan dan permintaan hamba, tak kira di mana, bila masa. Yang kita beranggapan bahawa Allah itu hanya menerima doa kita, memberikan keampunan kita pada bulan Ramadan ni. Bulan lain sebelum Ramadan susah. Tak. Biasa. Tapi ada syarat-syarat yang disebutkan. Maka ditutup ayat itu la'allahum yarshudun. Maka bila mereka telah melaksanakan seluruh perintah Allah tadi, beriman dengan iman yang betul tadi, maka iman itu akan membawa mereka jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang betul, yang tidak ada kesesatan, penyelewengan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang lain Allah sebut mana dia? Fadhkuruni azkurkum. Ingat kepada aku akan ingat kepada kamu. Mana? Bila kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ya, yang makna dia lebih kurang dengan uji budak watad da'i iza da'an tadi. Mana? Allah akan menyempurnakan, menerima permohonan hamba bila dia mohon. Mana? Allah juga akan ingat kepada kita. Fadhkuruni, ini perintah Allah. Fadhkuruni. Fadhkuruni itu mana dia? Ingat. Mereka yang ingat kepada Allah, azkurkum, Allah akan ingat kepada mereka. Dan tanda ingatan kita kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, washkuruli wala takfurun. Dengan kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan bermakna kita mendapatkan kekayaan, harta benda, nama pangkat, kemasyhuran, kita dapat rumah besar, kereta besar, maka kita bersyukur. Tak. Syukur itu yang lebih penting ialah dengan kesihatan yang Allah terus anugerahkan kepada kita. Biasalah kadang-kadang demam, kadang-kadang sakit, kadang-kadang batuk, itu biasa. Tapi yang paling penting, lepas tu kita sihat balik kan. Saya pun baru elok demam ni. Ini baru sihat. Satu Syawal tu demam. Demam satu Syawal. Tak boleh bangun. Biasalah lepas Ramadan dia demam. Tapi tahun ni agak luar biasa. Demam tu agak luar biasa. Ingat habis dah. Tak lalu makan, muntah-muntah. Kan kita panas. Ujung-ujung Ramadan tu kan panas. Jadi bila satu raya tu kan semua dah. Segala air jenis teh, kopi, oren dia, Masya Allah. Balon ni bang. Balon ni. Air gas ni tak kira lah. Janji kita rasa puas ya. Akhirnya malam tu terus tak boleh buat apa. Demam, batuk ni alhamdulillah ada kurang lah, elok lah ni. Alhamdulillah. Mana biasalah. Allah beri kepada kita sakit, maka itu disebut satu hari demam itu, sakit itu mengampunkan setahun dosa itu. Satu hari demam, sakit itu sebenarnya Allah nak mengampunkan setahun dosa kita. Dosa yang kita buat setahun tu Allah nak ampunkan dengan sehari. Kalau kita disebut washkuruli, kita syukur kepada Allah. Maksudnya dalam keadaan apa pun kita berdoa mohon kepada Allah dalam keadaan apa pun, kita ingat kepada Allah pun dalam keadaan apa pun kita. Kesukaran, kesusahan, nikmat, rahmat, syukur. Maka syukur itu juga bukan bermakna kita mengungkapkan alhamdulillah saja. Alhamdulillah, syukur berengkau ya Allah. Tak. Syukur itu mesti diperlihatkan dengan pergerakan badan ni. Dengan kita rokok, sujud ni. Dengan kita memperhambakan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersemangat meningkatkan ilmu dan amalan kita. Alhamdulillah. Maka itu disebut antara tanda-tanda mereka yang mendapat Lailatul Qadar itu habis Ramadan makin dia berusaha, bersemangat meningkatkan ilmu dan amalannya. Itu antara tanda-tanda mereka yang dapat Lailatul Qadar lah dalam bulan Ramadan lepas. Tapi kalau macam tu ya, malah kadang-kadang dia habis Ramadan tak tahu kat mana orang dia. Maka mana mungkin dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, Allahu a'lam lah. Itu semua Allah punya kerja. Kita hanya lihat pada zahir dia, begitulah. Mana ni? Orang yang dapat Lailatul Qadar tu makin baik dia, akhlak dia, bahasa dia, bekerti dia, zikir, baca Quran dia,
makin banyak ibadat dia, makin bersemangat dia meningkatkan ilmu dan amalan. Itu antara tanda-tanda ciri-ciri orang bapak Lailatul Qadar lah, insya-Allah. Ya, fazkuruni azkurukum, ingat kepada Allah. Maka tuan-tuan dan puan, bila kita sebut ingat itu, ingat kepada Allah itu, maka disebut dalam surah An-Nisa, fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingat kepada Allah itu, menyebut Allah itu, berzikir kepada Allah itu, yang pertama ni lepas kita melaksanakan solat. Maksudnya tuan-tuan dan puan, lepas kita selesai melaksanakan solat itu, fazkurullah. Maksud fazkurullah, berzikir kepada Allah, sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu antara zikir-zikir yang perlu kita baca. Antara yang kita baca, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makanya zikir itu maksudnya fazkurullah, mesti kamu ingat, sebut nama Allah. Ada orang yang lepas solat, assalamualaikum, assalamualaikum, terus bangun, dah tak tahu gimana lah. Mana lepas solat itu duduklah dulu, paling tidak pun ikutlah imam, apa yang imam baca. Walaupun ada orang mengatakan itu bid'ah, mana kita zikir, kita baca zikir-zikir sebab itu bid'ah, Nabi tak sebut, tak buat dulu. Nabi dulu lepas solat diam ya, dia doa sendiri ya, tak. Maka kalau kita lihat di Mekah tuan-tuan, di negara Arab, bila dia amalkan begitu, mana lepas solat itu tak ada zikir-zikir, tak ada baca-baca apa, mana bangun priah teruslah kerja tempat masing-masing. Akhirnya dia tak pandai dah berzikir bang. Sebut Allah pun macam orang baru masuk Islam ni. Tak betul sebutnya subhanallah. Kita biasa bacakan hari itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia tak boleh sebut, tak boleh sebut dah zikir-zikir tu, la ilaha illallah, macam mu'alaf yang baru masuk Islam. Akhirnya sekarang ni kalau kita tengok di Mekah kan, mereka mengedarkan risalah-risalah yang ditulis zikir lepas solat zuhur, lepas solat asar, lepas maghrib, lepas isyak, untuk mereka mengembalikan orang dia supaya dia tak bagi pun risalah tu kepada kita. Dia tahu kita lepas solat kita berzikir, lepas solat kita berdoa, lepas solat kita sama munajat. Begitu ada pula sekarang ni kan kita baca surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi dan sebagainya. Alhamdulillah. Maknanya bila imam baca kita ikut, dapat kita membacanya dengan betul, dengan tepat, dengan sebutan yang betul. Itu tujuan yang beramai-ramai. Kita dengar imam baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, kita ikut sama-sama, maka dia akan menyebabkan kita lancar dan sebutan itu dengan fasih. Maka kalau tidak diamalkan begitu, lidah jadi keras. Bila sebut, sebutan pun dah terbetul dah. Apalagi kalau orang yang banyak makan cili kan, antara orang ni 9 dia banyak makan cili, lidah dia cepat jadi keras kalau dia tak latih memperbanyakkan zikir-zikir, baca Quran dan sebagainya. Itu bahaya. Maka itu kita mestilah berpandukan pada ayat tersebut tadi, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, dalam keadaan apa pun. Sama ada kita berdiri ataupun kita duduk ataupun kita berbaring, sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Itu ni perintah Allah. Mengapa Allah perintah begitu? Saya saja tak. Untuk kita membersihkan hati, membersihkan rohaniyah, untuk membersihkan jiwa, untuk kita menjadi hamba Allah yang merendah diri dengan menyebut Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar, kita tak ada apa, miskin, apa kedana. Itu tujuannya. Maksudnya bila kita sebut itu, kita dapat, kita rasa.
Bila tu itu disebut wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila dia sebut nama Allah, dia dengar orang menyebut nama Allah, gerun gemetar hati dia. Sebab apa? Sebab bila dia sebut nama Allah tu Maha Kaya, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Tinggi, kita ada apa? Kita tak ada apa. Allah lah yang memiliki segala kehebatan, kekuatan, Maha Bijaksana, Maha Sempurna. Kita tak ada apa. Kita miskin. Ini itu pentingnya bila kita satu masa, satu ketika kita sakit, kita tak sihat. Bila kita sakit, bila tak sihat tu baru kita rasa kan. Apa kita rasa? Kita ada apa ni kita ni? Makan pun tak lalu, nak berjalan pun tak boleh, tak ada kekuatan, lemah, tak berdaya. Itu Allah, itu ada hikmah bila Allah bagi sakit, bagi demam tu. Sebab apa? Dapat kita melihat diri kita tak ada apa ni, diri kita ni semua Allah bagi pinjam. Pinjam itu untuk sekejap, seketika dia. Bila-bila masa Allah boleh tarik balik, bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Itu nak sebut juga di akhir-akhir Ramadan ini kan, di akhir-akhir Syawal ni banyak jemputan. Besok pagi pun saya ada dekat 10 jemputan. Dekat 10 dekat 10 masjid surau yang buat jamuan raya. Tapi saya 10 ke berapa puluh pun jemputan, habis-habis pun sebagi satu ya, paling banyak pun 2 ya. Kan memanglah bila kita pergi tu kan, kita sini makan sate, nampak pula mi kari, sama rendang, habis balun semua kan. Tapi perlu juga kita ingat konsep dalam Islam ni, makan itu untuk sehat, bukan makan untuk kenyang. Itu hati-hati. Takut nanti lepas habis Syawal ni ramai pula yang meninggal kan. Ya, naik kencing manis, naik darah tinggi, naik jantung, main balon ni kan. Ini hati-hati. Yang paling penting juga kita kena berriyadhah. Tapi sekarang pun agak bahaya juga kan. Panasnya agak luar biasa. Sangat luar biasa, panas itu sangat luar biasa. Ini pun satu petanda di mana akhir-akhir zaman ni kan Allah turunkan macam-macam benda yang kita tak boleh nak fikir benda tu boleh berlaku. Dan kita perlu ingat ke depan kita ni tak tahu lagi, macam-macam perkara boleh berlaku. Macam-macam kemungkinan boleh berlaku yang kita tak sangka-sangka. Kalau kita lihat sekarang ni, Rusia dengan Ukraine dah ambil keputusan untuk menghimpunkan segala kekuatan senjata nuklear dia. Pihak Rusia dan pihak Amerika, Barat dengan Timur ni. Mereka dan bersedia di setiap sepadan negara-negara mereka senjata-senjata nuklear ni. Jadi mengikut kajian saintifik dia, saintis mengatakan bahawa kalau benar-benar berlaku perang nuklear ni, dia akan boleh menyebabkan 5 bilion korban manusia. Itu manusia lagilah benda-benda lain kan. 5 bilion, kita ada 7 bilion lebih kan penduduk dunia kan. Kalau 5 bilion yang terkorban, tinggal lagi 2 bilion. Yang tinggal 2 bilion pun kita tak tahu. Maka itu disebut yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu ya. Moga-moga dia tak berlaku lah di zaman kita, insya-Allah. Dan tidak akan berlaku lah sampai bila. Tapi dia akan berlaku. Dia akan berlaku. Itu dah disebut dah. Di akhir-akhir zaman nanti dia akan berlaku yang namanya peperangan. Kalau disebut dalam bahasa Inggeris dia Armageddon. Dalam bahasa Arab dia sebut Malhamah Kubra. Kita sebut peperangan akhir zaman. Dia akan berlaku. Hanya bila masa waktu dia itu, Allah ini perlu diingat balik bahawa setiap perkara itu Allah lah yang jadikan. Ada permulaan dan ada akhirnya. Bila dia bermula, wallahu alam, dia berlaku, tetap akan berlaku. Sebab dah disebut akhir zaman akan berlaku peperangan itu. Peperangan besar di muka bumi yang terakhir. Peperangan Armageddon yang terakhir. Malhamah Kubra Nabi pernah sebut. Atau kita sebut peperangan akhir zaman. Ini kita tak tahu lagi, tak boleh nak jangka apa akan berlaku di muka bumi ini. Kalau berlakunya peperangan nuklear. Dia para saintis mengatakan bila berlakunya peperangan nuklear ini, dia akan menyebabkan blackout semua.
listrik dah tak ada, kereta-kereta mewah ni tak boleh jalan dah, ke semua kapal-kapal angkasa jatuh gugur macam biasa. Gugur. Maka kapal terbang dah tak boleh nak terbang. Itu akhirnya. Maka itu kehidupan manusia di akhir zaman itu, dia akan kembali kepada kehidupan seperti biasa. Naik kuda balik, naik kereta lembu, naik jalan kaki, guna pedang ni tak guna dah. Senjata canggih tadi, senjata nuklear dia tak ada dah. Semua dia akan hancur. Kalau dia tak diguna pun dia akan meletup sendiri. Wallahualam. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kemungkinan yang akan berlaku. Nak sebut tadi, Allah yang menentukan segalanya. Sebab Allah lah maha berkuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha gagah, Allah maha kuat, Allah maha tinggi. Kita tak ada apa. Maka itu kita latihlah diri kita supaya dapat kita memperbanyakkan, meningkatkan amalan kita, ilmu kita. Allah bagi peringatan kepada kita, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Begitulah solat. Solat itu dia tak ada kecuali. Maknanya kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring pakai syarat mata. Tak boleh pakai syarat hati, gerak hati ya. Itu solat. Kalau puasa boleh. Puasa kalau kita dalam perjalanan lebih 2 mahalah, boleh tak puasa. Kalau kita sakit yang tak ada harapan nak sembuh, boleh tak berpuasa. Kalau kita itu kena gastrit, boleh tak puasa. Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan anak, boleh tak puasa. Tapi solat tak ada alasan. Sehingga kan dalam perang, kalau tengok dalam surah An-Nisa menyebutkan bagaimana dalam perang pun, mana perintah solat itu terus berlaku. Mana kena laksanakan solat. Kita turun ayat tu muka surat 95 dan surah An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minkum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu. Ada konsep solat dalam perang pun ada. Allah perintahkan Nabi, hendaklah kamu berdiri dan diiringi di belakang kamu di dalam perang. Dalam masa kita melompat, berlari, melebah pedang itu, kena solat ya. Nak memperlihatkan begitu solat. Tak ada kecuali. Contoh dia, kalau ibu yang mengandung kan nak bersalin. Kita biasa kalau pecah ketuban tu, dah pecah ketuban nak bersalin dah, tak payahlah solat kan? Tak. Dia pecah ketuban itu, kewajipan solat itu masih dia berlaku. Kecuali lepas lahir anak, keluar darah nifas itu berhadap besar. Itu benda tak payah solat. Babu guru hukum solat dia. Kalau pecah ketuban, kalau suami yang belajar, yang dia tahu yang dah pecah ketuban Amih, abang bersihkan ya, cuci bersih, tutup jarum dengan menitik, solat ya, dah masuk asar dah. Dan tentu dia lepas ni kan mungkin bersalin, tak dapat nak solat dah. Kan ni masih boleh solat lagi, solat asar. Kalau tak, solat jamak terus, asar dengan zuhur dengan asar. Maknanya walaupun dah pecah ketuban, di situ permasalahan dia solat wajib. Kita ambil berat, tak ada, kita ambil tak tahu kan. Sebenarnya begitu hukum solat itu. Nak disebut tadi, tak kira bagaimana keadaan kita, sakit tak boleh berdiri, duduk tak boleh duduk, baring, mengereng tak boleh, pakai syarat mata tak boleh, kena pakai syarat hati. Itu dia solat. Hanya kita dah sebut tadi, solat ini Allah perintahkan kepada kita mesti diiringi dengan menyebut nama Allah. Selepas bagi salam itu, jangan kita terus bangun. Maksudnya banyak berzikirlah, bacalah ayat-ayat yang tertentu. Maksudnya samping kita meneruskan dengan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan dah tak ada. Ramadan dah pergi dah, habis dah. Jadi Allah tetap hampir dengan kita. Sebab Allah nak menerima setiap permohonan dan permintaan kita. Antara masa waktu dia yang paling istimewa
Allah menerima permohonan permintaan kita ialah dalam solat. Maka itu makna solat itu pada luar ialah ad-du'a bil khair. Doa untuk kebaikan, minta doa yang baik-baik itu dalam solat dan lepas solat. Itu makna solat. Maknanya masa waktu yang terbaik kita nak mohon munajat kepada Allah ialah dalam solat ataupun selepas kita solat. Maka itu jangan ni masih berlaku lagi. Habis salam terus bangun. Dah tak nampak muka dah, keluar lah, pergi mana. Tak boleh begitu. Maknanya perlulah kita ingat bahawa masa waktu yang terbaik kita mohon munajat, ingat minta kepada Allah ialah selepas solat. Bukan saja kita mohon minta munajat, tapi diiringi dengan zikir-zikir yang tertentu tadi. Maka jangan kita dengar ada pendapat-pendapat yang mengatakan itu bid'ah, itu Nabi tak buatlah, berdosa. Ada mengatakan berdosa zikir lepas solat. Wa yazbillah. Mana ini perkara yang baik kepada ibadat, benda yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Mengapa kita tak boleh buat? Mengapa dikatakan itu bid'ah? Ini pun masalah yang berlaku. Maka amalkanlah apa yang kita telah buat. Daripada dulu benda yang itu merupakan perkara yang baik, teruskan. Kecuali lah benda yang tak baik, benda yang menyeleweng, yang boleh membawa kepada unsur syirik dan sebagainya, itu lain. Benda ibadat, zikir, bid'ah apa kan. Jadi inilah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi di akhir zaman ini. Banyak perkara-perkara kadang-kadang itu di luar kotak pemikiran kita, di mana macam-macam pendapat akan timbul. Dan itulah juga yang berlaku di akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita ingat bahawa memang perancangan musuh Allah ni, musuh Islam ni, musuh agama ni, mereka sentiasa mencari ruang. Kalau dulu dalam khutbah Jumaat banyak menyebutkan tentang bagaimana kita mesti menekankan tentang perlunya, pentingnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mana berpegang teguhlah, bersatu padulah, jangan kamu berpecah belah. Sebab musuh ini sentiasa menanti dia ruang masa yang retak menjadi belah. Kan disebut dulu tu. Sekarang kita jarang dengar lah nasihat-nasihat itu. Mana dia? Musuh-musuh Allah ni sentiasa mengambil peluang, mengintai-intai peluang untuk bagaimana menghancurkan umat Islam ni, melaga-lagakan antara umat Islam ni supaya bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Maka sebagai penutup ya, masih ada lagi 2-3 hari Syawal kita, ambillah kesempatan untuk kita merapatkan hubungan kekeluargaan, kawan, sahabat, jiran, tetangga. Jauhkanlah daripada perasaan hasad, dengki, riak, takbur, sombong, bongkak, nak bergaduh tak habis-habis. 60 tahun lebih lah bergaduh kan. Jadi Allah bagi kesempatan kepada kita, dapat kita bersama-sama melaksanakan ibadat Ramadan, dan seterusnya kita dapat menyambut hari raya yang mulia ini. Ambillah kesempatan untuk kita merapatkan hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan juga kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, supaya kita dapat menyatu padukan hati-hati umat Islam ini, menjauhkan daripada perpecahan, pertingkahan, perkelahian dan sebagainya yang membawa kepada kerugian kepada umat ini. InsyaAllah Allah rahmati kita, diberikan kemenangan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Maka teruslah kita meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ilmu dan amalan, memperbanyakkan zikir, baca Quran terus sehingga akhir hayat kita. InsyaAllah Allah berkati hidup kita di dunia dan akhirat. Maka sekadar itu untuk malam ni, kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita tutup sekadar itu. Saya mohon maaf kelemahan, kurangan, kesilapan. Masih kita sediakan segi wakaf untuk
pembangunan agro tahfiz kita. Siapa yang berhajat boleh dapatkan lepas insya-Allah. Kita tutup dengan selawat ni kuat-kuat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.